Satu soalan yang ditujukan di sini, dia kata jarak perjalanan saya untuk pulang ke rumah tidak mencapai tahap boleh jamak solat. Jadi saya menaiki bas pada pukul 7 malam dan sampai ke rumah pada pukul 9 malam. Dan saya masih mempunyai wuduk. Bolehkah saya solat maghrib di atas bas tanpa menghadap ke arah kiblat? Adakah solat saya sah? Jadi saya persilakan untuk Datuk memberi jawapan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita kena tahu bahawasanya ni hal ni ramai orang, bagus soalan ni, ramai orang yang kadang-kadang terlepas pandang hal ni. Memang benar Nabi SAW solat atas kenderaan, tetapi baginda solat atas kenderaan di dalam hadis adalah solat sunat. Apabila baginda nak solat fardu, baginda akan turun daripada kenderaan. Di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati haitsu tawajjahat bihi, wa idza arada al-faridata nazala wastaqbala al-qiblah. Nabi SAW semayang atas kenderaan, ke mana saja kenderaan dia tupi. Unta tu ke mana Nabi tak kisah. Tapi apabila nak semayang fardu, Nabi akan turun dan menghadap kiblat. Maka mazhab, empat mazhab, daripada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, menyatakan tak boleh semayang atas kenderaan melainkan jika tidak ada pilihan. Macam kita dah naik, kalau kita tak semayang, kita naik kapal terbang, terkeluar waktu, maka kita semayang lah. Kita naik atas bas tak mau berhenti dah, kita masuk waktu maghrib, kita salat. Tapi sekiranya kita semayang, misalnya kita sampai pukul 10 Isya, ataupun kita naik dalam waktu Isya, kita ada lagi masa kita turun, kita boleh semayang Isya di bawah. Kita hendaklah pastikan kita tidak solat di atas kenderaan, tapi solat di bawah fardu. Kerana kalau tidak tak sempurna. Nabi solat fardu, Nabi menghadap ke arah kiblat. Kalau tak mampu juga, kita naik kereta hujan, tak boleh nak turun, tak apalah. Tapi kalau kita boleh berhenti di lebuh raya semayang fardu, siapa nak semayang atas kereta? Melainkan bas tu dia tak mau berhenti, dan dia tak mau ikut kita minta turun, dia tak berhenti. Tapi kalau kita tahu dia berhenti, dia bagi tahu sekali kita akan berhenti, umpamanya hatta yang nak jamak, kita nak semayang maghrib dan isya, kita boleh jamak, kita ada waktu lagi. Bas dia bagi tahu sekali pukul 9.30 kita berhenti di tempat sekian-sekian, kita tak solat fardu atas bas, kita berhenti, kita solat seperti biasa di bawah menghadap kiblat, sehingga solat tu sempurna. Kalau nak solat atas bas, solat sunat. Melainkan kita tak mampu, seperti kita naik kapal terbang, perjalanan dia kita tak sampai, habis waktu subuh kita solat. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia kata solat tapi hormat waktu dia qada balik. Wallahu taala alam, yang sahihnya tidak perlu qada balik. Dia solat, idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum, apabila aku perintahkan kamu dengan satu benda, kamu lakukanlah dengan kadar yang kamu mampu. Yang wallahu taala alam, qaul yang rajih, dia sembahyang cukup syarat, cukup apa yang dia mampu, dia sembahyang di atas kenderaan. Kalau sembahyang atas kapal terbang, ada tempat yang dia sediakan. Misalnya kalau kita tengok naik Saudi Air umpamanya, ataupun orang yang naik business class, kadang-kadang mas dan seumpamanya, dia ada ruang yang dia bagi untuk semayang, yang boleh berdiri dan menghadap kiblat seumpamanya. Kita walaupun arah saja, kita hendaklah berdiri, tak boleh tiba-tiba saja kita duduk. Kerana Nabi kata salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan.
Semayang berdiri, tak mampu baru duduk. Ni kadang-kadang kita semayang, kita mampu berdiri, kita tak berdiri, kita duduk terus. Dan ini juga macam setengah orang kan, dia masuk dalam masjid, dia tadi berjalan main dalam masjid boleh, sekali dia bersembang orang, dia boleh berdiri. Bila dia nak main semayang fardu, dia terus duduk atas kursi. Pasal apa dia terus duduk sedangkan dia mampu berdiri? Semayang wajib berdiri. Melainkan apabila sehari dia nak sujud, dia tak mampu dan dia duduk, dia tak boleh nak, orang kata utara kata nak usaha bangun dah, orang kata nak tui bangkit, tak boleh dah. Tak apa, dia tak mampu dah. Tapi sampai-sampai main-main duduk berdiri elok tadi bersembang, terus duduk atas kursi, Allahu Akbar. Tak sah salat dah, fardu dah. Tak apalah, apa yang dia tak tahu sebelum ni, habislah. Mudah-mudahan afallahu amma salaf, moga Tuhan ampun yang lepas. Yang ke depan dia tak boleh. Terutama orang yang duduk atas kursi ni, masa tadi boleh berdiri. Sehari kalau sampai dia yang lain, dia hanya buat isyarat umpamanya, dia buat isyarat kerana dia tak mampu turun, tapi sehari bila dia sampai waktu qiyam, dia mampu berdiri, dia kena berdiri balik. Melainkan dia tak boleh bangkit dah, tak boleh berdiri dah, dan duduk ni tak boleh bangkit dah dia. Itu cerita lain. Dan ini kita jangan silap di dalam salat. Wallahu a'lam.